bab 6, pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Jadi kamu boleh lihat atau buka muka surat 114 ya. 114 buku teks KSSM tingkatan 5, biologi lah, pastinya lah biologi. Jadi kita akan cuba fahamkan tentang pembiakan seks. Sebelum ni kita ada belajar tentang pembiakan seks pada manusia, bab yang ke-15 tingkatan 4. Jadi itu pun agak complicated dan agak susah, tapi tak apalah. Cikgu dah buat video tentang tu dan ada tambahan nota bagi tingkatan 4 punya tu. Jadi kamu boleh masuk dalam, boleh join grup Telegram tu. Cikgu ada kongsi tentang nota tambahan bagi bab yang melibatkan kitar haid. Okey, melibatkan kitar haid ada nota tambahan dan diberi secara percuma. Dan untuk tingkatan 5 ni dia ada banyak tentang tumbuhan. Jadi cikgu akan terangkan tentang tumbuhan lah kepada kamu. Jadi mula-mula ni kita cuba fahamkan dulu ataupun kita pergi dulu apa benda yang kita akan belajar. Yang kita akan cuba fahamkan dalam bab 6 ni, okey, pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Yang pertama sekali adalah melibatkan struktur. Struktur bagi pembiakan seks ni. Struktur dia mestilah melibatkan organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Di sini ada ni, organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Jadi kita akan cuba lihat apa yang berlaku di dalam organ pembiakan jantan ni. Dan kamu kena ingat, bila organ pembiakan jantan bagi tumbuhan, mestilah dia akan hasilkan gamet jantan. Okey, gamet jantan. Manakala pula organ pembiakan betina, dia akan hasilkan gamet betina. Boleh ya? Gamet tu apa? Gamet tu adalah reproductive cell, sel pembiakan. Kalau macam manusia ni, kalau lelaki tu akan hasilkan sperma. Dia adalah sel pembiakan bagi lelaki. Kalau yang perempuan, ovum. Ya, dia ada, kalau bahasa Inggeris dia ada ova dan ovum. Ovum tu singular, ova tu plurals. Jadi dia organ, dia adalah sel pembiakan. Okey, kemudian kita akan lihat apa yang berlaku waktu penghasilan gamet jantan ni. Okey, dan gamet jantan tu dia mesti ada sesuatu yang berlaku untuk dia jatuh dekat, untuk dia pergi dekat organ pembiakan betina bagi bunga. Dia mesti ada sesuatu sebab dia tak boleh terus. Dia ada proses pendebungan yang akan berlaku menyebabkan gamet jantan tu dia jatuh pada ataupun dia dapat pergi kepada organ pembiakan betina bunga. Jadi kita panggil sebagai pendebungaan yang itu. Jadi ini adalah proses untuk menghasilkan gamet jantan. Okey, ini adalah proses untuk menghasilkan gamet jantan. Kemudian gamet jantan tadi tu dia kena jatuh ataupun kena ada satu proses di mana dia akan pergi ke organ pembiakan betina. Inilah proses dia, pendebungaan. Okey, pendebungaan. Seterusnya kita akan pergi pula kepada selepas pendebungaan tu apa berlaku. Dia akan ada pembentukan tiub debunga. Untuk gamet jantan tu dia masuk ke dalam organ pembiakan betina. Macam manusia ni, dia akan masuk yang penis tadi, penis zakar akan masuk ke vagina. Dalam vagina tu nanti akan ada ejakulasi, sperma akan masuk di situ. Sperma yang masuk ke situ kena berenang merentasi cervix, masuk ke uterus dan pergi ke tiub falopio. Di tiub falopio tu nanti akan berlaku persenyawaan dengan ovum. Sama lah macam ni. Dia akan ada pembentukan tiub debunga. Dia kena ada laluan untuk dia lalu dulu. Yang mana gamet jantan tu kena lalu dulu, barulah dia sampai ke yang gamet betina tadi. Jadi ini adalah pembentukan tiub debunga. Nanti kita akan fahamkan. Seterusnya kita ada pembentukan pundi embrio. Yang ini adalah untuk bahagian yang gamet betina. Macam mana proses yang berlaku? Apa proses yang berlaku untuk penghasilan gamet betina? Okey, dan akhir sekali kita ada, bukan akhir sekali lah, kita ada persenyawaan di antara gamet jantan dan gamet betina sehinggalah membentuk biji benih. Dan biji benih ni yang akan jatuh atas tanah ataupun atas mana-mana medium dan dia akan bercambah untuk pembentukan akar dan pucuk. Okey, membentuk akar dan pucuk.
perkembangan biji benih dan buah. Okey. Jadi ini yang kita akan belajar dan cuba fahamkan dalam bab yang ke-6, pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Kita mula dulu dengan struktur. Struktur ni kamu lihat pada muka surat 114 ni. Lebih kurang lah lukisan dia tu kan. Okay? Kita pergi dulu kepada bahagian yang tak melibatkan tak melibatkan organ pembiakan jantan dan betina. Kita ada di sini ranggi. Ranggi ni kalau dalam buku teks ni dia tulis sebagai petal. Boleh lah ya, petal atau ranggi. Kamu boleh Google ya. Kamu tulis ranggi dekat Google search tu. Nanti dia akan keluar nama lain dia petal. Kelopak bunga lah, ataupun nama lain dia kelopak bunga. Warna dia menarik. Tapi bukan semua bunga warna dia menarik. Dia ikut jugalah. Dia warna menarik ni sebab apa? Sebab dia nak tarik perhatian serangga, haiwan bagi pergi dekat bunga tu. Pergilah gacau bunga tu, goncang bunga tu. Memang tujuan dia untuk kita pergi ganggu bunga tu. Sebab apa? Dengan ada gegaran pada bunga tu, dia akan membantu dalam proses pendebungaan. Jadi memang Tuhan cipta dia, bagi dia menarik supaya nanti ada haiwan-haiwan atau manusia yang akan mengagumi keindahan, kecantikan bunga tu dan akhirnya membantu dalam proses pendebungaan. Dia warna dia menarik. Dan bunga ni ada banyak macam-macam jenis ya, ada macam-macam jenis keadaan dia. Yang kita cerita ni yang paling umum sekali untuk kamu lah. Nanti kalau kamu ambil dalam bahagian fisiologi ke, plant fisiologi atau belajar tentang botani ke, mungkin lagi mendalam lah kamu belajar tentang bunga-bunga ni ataupun tumbuhan-tumbuhan berbunga ni. Cikgu pun bukanlah cikgu semua cikgu tahu ya. Kamu janganlah anggap cikgu tahu semua. Kadang-kadang ada yang mesej tanya soalan, kadang-kadang cikgu pun tak tahu soalan tu tiba-tiba macam tu kan. Pening jugalah nak jawab. Ya, kalau cikgu tak boleh jawab tu minta maaf banyak lah. Kita ada ranggi, warna menarik, tarik perhatian serangga dan haiwan. Jadi dengan warna merah ni, daripada jauh kita nampak warna merah, terutama sekali kalau waktu tengah panas kan. Dia seolah-olah cahaya keluar daripada bunga tu. Memanglah cahaya tak keluar daripada bunga tu, cikgu kata seolah-olah cahaya keluar daripada bunga tu dan masuk ke dalam mata kita. Dan kita pun rasa sangat-sangat tertarik. Cantik sungguh bunga tu. Jadi kita pun pergi kepada bunga tu dan kita akan ganggulah kemungkinan, atau kita akan petik bunga tu, apa sajalah kita akan buat kepada bunga tu. Dan itu pun sebenarnya ada proses membantu bunga tu dalam proses pendebungaan. Okey, kemudian kita pergi kepada stamen. Jadi stamen ni adalah, kalau zaman cikgu dulu, man kan, lelaki. Okey, ni adalah melibatkan organ pembiakan jantan. Yang dia ada enter yang bahagian atas ni, filamen yang bahagian bawah ni. Jadi filamen ni dia akan menyokong enter ni. Di enter ni akan ada satu proses untuk penghasilan butir debunga. Yang ni adalah gamet jantan lah. Dia akan hasilkan gamet jantan. Dia akan hasilkan gamet jantan. Filamen ni akan menyokong enter. Menyokong ni maksudnya apa? Dia akan menyebabkan enter tu berada pada tempat dia, kekal pada tempat dia, dan dia tak pergi ke mana-mana. Okey, dia berada pada tempat dia, menyokong dia di tempat dia, dan dia tidak akan pergi ke mana-mana. Menyokong. Kemudian adalah saluran-saluran bagi penghantaran nutrien kepada enter di dalam filamen. Okey, boleh ya, itu fungsi filamen. Ini adalah organ pembiakan jantan. Dan kalau kamu lihat di sini, kita pergi dulu pada pistil. Pistil ni perempuan, P kan? Perempuan. Dia adalah organ pembiakan betina bunga. Dia melibatkan stigma, stil, ovari dan ovul. 1, 2, 3, 4. Jadi bolehlah kamu nak labelkan, sebab dah terlalu banyak sangat label di sini. Jadi cikgu tak letak lah. Cikgu letak je 1 dekat sini. Jadi 1 stigma di situ. Kemudian 2 dekat sini, stil. Okey, kemudian kita ada ovari. Ovari di situ, ovul di dalam ni. Okey, 1, 2, 3, 4. Sekali lagi ya. Kita ada stigma yang atas ni, bahagian yang atas ni. Kemudian kita ada stil
dia punya menyokong stigma tu, dan di situ juga ada pembentukan tube dia bunga nanti. Kemudian kita ada ovari, dalam ni kita ada ovul. Ya, 1, 2, 3, 4 dia adalah pistil, organ pembiakan betina bunga. Organ pembiakan betina bunga. Dan kalau kamu tengok sini, dia tak ada hubung kait. Okey, dia tak ada hubung kait di mana dia bersambung antara organ pembiakan jantan dan betina. Dia tak ada hubung kait. Jadi maksudnya kalau dia tak duduk sekali pun tak ada masalah. Kalau tak duduk sekali pun tak ada masalah. Sebab apa? Organ pembiakan jantan ni dia akan hasilkan gamet jantan lah. Dan organ pembiakan betina ni dia akan hasilkan gamet betina. Okay, gamet jantan dan gamet betina dia ada nama lah di sini nanti ya. Kita akan fahamkan kita panggil apa untuk gamet jantan dan gamet betina. Cikgu harap kamu boleh faham. Bila cikgu sebut gamet tu apa? Dia adalah sel pembiakan. Okay, sel pembiakan. Kalau macam manusia kita ada sperma. Kalau untuk perempuan ada ovum. Itu adalah gamet. Atau nama lain kita boleh panggil juga sebagai sel pembiakan. Dia dihasilkan hanya di organ pembiakan melalui proses meiosis. Dia tak boleh hasil dekat tangan, dia tak boleh hasil dekat siku, dia tak boleh hasil dekat lidah, dia tak boleh hasil dekat hidung, dekat telinga, tak boleh. Dia kena berhasil dihasilkan di organ pembiakan dan melalui proses meiosis. Ada jugalah mitosis di situ, tapi yang paling utama sekali untuk penghasilan gamet adalah meiosis. Okey, dia akan hasil gamet jantan dan betina. Dan gamet jantan ni dia kena ada sesuatu yang berlaku untuk dia pergi jatuh dekat stigma ni. Untuk dia pergi jatuh dekat stigma ni. Yang gamet jantan ni. Gamet jantan ni dia kena jatuh dekat stigma ni. Jadi proses tu kita panggil sebagai pendebungaan. Proses pendebungaan. Antaranya dijalankan oleh serangga atau haiwan. Jadi gamet jantan tu kena jatuh. Boleh ya? Dan ada bunga kita panggil dia sebagai bisect. Kenapa dia bisect? Dia ada kedua-dua organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Sekali lagi cikgu ulang. Ada bunga dia bisect. Dia ada organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Ada jenis bunga dia unisex. Dia tidak ada, dia asing. Kalau macam ni dia ada organ pembiakan jantan sahaja. Yang ini dia ada organ pembiakan betina sahaja. Dia ada juga jenis tumbuhan yang macam tu. Dan macam-macam lagi lah. Yang ini yang paling asas sekali untuk kamu faham. Nanti kamu belajar tentang bunga, pergi setiap satu tentang bunga ni lagi macam-macam. Dia punya diversity dia. Dia punya kepelbagaian dia tu cukup banyak dan terlampau banyak lah. Cikgu sendiri kalau nak sebut satu-satu memang tak mampulah dan tak tahu. Kita tak tahu sebab kita tak belajar go by one tentang bunga ni. Itu belum cerita tentang mutasi lagi. Sebab tu kalau untuk haiwan-haiwan ataupun tumbuhan-tumbuhan yang mengalami mutation ni, kadang-kadang dijual pada harga yang sangat mahal. Dengan harga tu boleh beli sebiji kereta, sebiji rumah. Okay, boleh beli 3-4 buah iPhone ni. Yang cikgu tahulah siapa yang meminati tumbuhan-tumbuhan ni, dia tahu value, keunikan tumbuhan-tumbuhan tertentu dalam nak menghiasi kehidupan mereka. Okey. Kemudian kita ada sepal yang bawah ni. Okey, dia biasanya berwarna hijau, lindungi bunga peringkat kudup. Jadi kalau sepal ni, kalau bunga tu masih tak kembang lagi, dia akan tertutup macam tu lah. Okay, dia akan melindungi bunga peringkat kudup. Kemudian ada satu lagi cikgu tertinggal di sini. Kamu boleh lihat muka surat 114 tu ya, iaitu pendankel. Okey, pendankel. Jadi boleh sambung label lah. Okey, boleh sambung labelkan. Kamu janganlah kata apa 100% kamu nak kena bergantung dengan nota cikgu ya. Cikgu ni mengajar dekat YouTube saja. Jadi kemungkinan ada perkara yang cikgu tertinggal. Walaupun cikgu cuba sedaya mampu untuk cover semua yang ada dalam buku teks ni, kemungkinan ada juga tertinggal. Cikgu manusia biasa juga. Jadi kalau kamu rasa ada penambahan yang kamu patut tambah, kamu tambahlah.
kamu tambahkan, kamu bubuh sticky note kat mana-mana tu untuk kamu tambah dan baca semula. Okey. Tapi ingatlah, nota yang diberikan ni ataupun kamu beli ni, dia bukan boleh baca sahaja tanpa kamu dengar video. Sebab kalau kamu baca saja tak dengar video yang cikgu ajar ni, kamu tak faham apa benda yang ditulis tu. Itu merujuk kepada apa? Jadi tak nak kena dengar dulu video tu, kemudian baru buat bacaan semula, supaya nanti kefahaman kamu meningkat, ingatan kamu terhadap kefahaman tu bagus dan membolehkan kamu untuk menjawab exam. Okey. Dan kemudian insya-Allah lah, kalau berkat ilmu ni, okey, berkat ilmu ni kamu ingatlah sampai kamu sambung belajar nanti. Itu antara yang penting jugalah. Bila kamu ingat, kamu faham, kamu nampak keluar kan, kamu keluar daripada rumah ni, kamu nampak bunga. Jadi kamu boleh terbayang di dalam bunga tu dia ada organ pembiakan jantan dan betina. Bila sebut student biology ni, dia dapat bayangkan adanya organ pembiakan jantan, organ pembiakan betina. Organ pembiakan betina tu ada stigma, ada stil, ada ovari, ada ovul. Mungkin tiba-tiba kamu jalan, kamu jumpa satu bunga, kamu pelik kenapa dalam bunga tu kosong. Dia tak ada organ pembiakan jantan, organ pembiakan betina. Ada sesuatu yang berlaku pada bunga tu. Mungkin dia akan menarik minat kamu. Okey, cikgu tak tahulah sebab apa ya. Cikgu bagi tahu je lah, dia kemungkinan dunia Tuhan ni dia macam-macam, dia punya keberbagaian dia tu. Kan? Dia punya keadaan dia tu, dia boleh macam-macam. Jadi kadang-kadang di luar pemikiran kita pun boleh juga. Jadi itu adalah struktur dia dulu. Okey, struktur dia dulu, dan cikgu kemudian akan ajar tentang bahagian melibatkan organ pembiakan jantan. Kemudian kita akan masuk kepada pendebungaan, penghasilan tiup debunga, kemudian baru masuk pada organ pembiakan betina bunga. Okey. Sekarang ni kita cuba fahamkan tentang organ pembiakan jantan dulu, yang melibatkan anther dan filament. Okay, melibatkan anther dan filament. Cikgu terangkanlah tentang apa fungsi filament ni kan. Sekarang kita pergi spesifik sekali kepada anther. Jadi di sinilah yang akan hasilkan gamet jantan. Dan kamu boleh lihat pada muka surat 116 ya. 116. Muka surat 116 buku teks. Kenapa cikgu selalu sebut tentang buku teks ni? Supaya nanti di samping kamu tengok video cikgu, mungkin kamu ada nota cikgu dan kamu ada buku teks dekat depan kamu. Okey. Jadi bila ada 3 kombinasi ni, kalau mana yang ada penambahan yang kamu rasa perlu ditambah dalam buku kamu, buku nota kamu tu, kamu boleh terus tambah menggunakan buku teks. Ataupun dia muka surat 117 tu ada eksplorasi bio. Mungkin kamu boleh baca tentang eksplorasi bio tu ke untuk ditambah dalam buku teks. Cikgu tak tahu ya. Kemungkinan dalam eksplorasi bio tu ditanya juga untuk soalan-soalan exam. Jadi jangan tertinggal apa-apalah. Okey, jangan tertinggal apa-apa. Tapi kalau kamu tak nak baca pun tak apa. Okey, tak nak baca pun tak apa. Antara perkara yang penting untuk exam tu nanti adalah kamu buat exercise, latih to be. Latih to be tu sangat-sangat penting. Kamu faham saja kadang-kadang tak cukup untuk kamu dapat cemerlang. Dia kena ada proses latih to be. Okey, kamu kena buat exercise. Kamu kena drill kamu punya usaha tu untuk kamu tahu macam mana nak jawab soalan objektif, soalan subjektif, soalan esei. Dan ada banyak cikgu-cikgu lain lah yang mungkin boleh bagi tip-tip macam mana nak jawab tu. Okey, cikgu ni antara cikgu yang tak buat benda, cikgu tak ada masa. Okey, nak bagi tip-tip ni cikgu tak ada masa, cikgu tak buat. Cikgu hanya mengajar sahaja. Jadi expertise cikgu ni boleh dikatakan mostly on mengajar lah. Jadi tak nak cerita panjang lebih-lebih tentang tu. Kita masuk tentang organ pembiakan jantan. Okey, organ pembiakan jantan. Jadi kita ada anther di sini. Boleh ya? Anther. Jadi bila dipotong anther ni, bila dipotong anther ni, bila dipotong anther tu, kita akan dapat lihat keadaan anther ni adalah macam ni. Okey. Keadaan anther tu adalah macam tu. Boleh tak cikgu tukar warna merah. Keadaan anther tu macam ni bila dipotong. Dan di sini ni dia ada berkas vaskular. Bila sebut tentang vaskular ni, kamu kena ingat xilem dan phloem. Xilem dan phloem lah untuk angkut makanan dan untuk angkut air, minerals. Kemudian dalam anther ni dia ada perkataan lobules di situ.
Okey, kemudian di dalam lobul tu dia ada pundi debunga. Dia ada pundi debunga. Dia ada 1 pundi debunga, ada 2 pundi debunga, dia ada 3 pundi debunga, dia ada 4 pundi debunga. Dan pundi debunga ni di dalam ni akan ada tempat pembentukan butir debunga. Jadi butir debunga ni adalah gamet jantan. Okey, butir debunga ni adalah gamet jantan. Sekali lagi, butir debunga ni adalah gamet jantan. Kemudian dikelilingi butir pundi debunga tu kita ada tapetum. Jadi tapetum ni akan bekalkan nutrien kepada butir debunga. Dia akan bekalkan nutrien kepada butir debunga. Yang datang mestilah datang daripada bekas vaskula kan. Kalau tidak, mana dia nak dapatkan nutrien-nutrien tu. Tapi tapetum ni dia tidak ada dalam kamu punya silibus lah. Jadi bolehlah nak faham. Tak faham pun tak apa. Kalau faham tu lagi bagus lah. Okey, kita pergi dulu. Apa yang berlaku di dalam pundi debunga ni yang akhir sekali menghasilkan butir debunga. Jadi pada permulaan dia ada di dalam pundi debunga ni dipanggil sebagai sel induk debunga. Ataupun dalam kamu punya silibus tu dia panggil sebagai sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora. Kamu tambahlah ya, kamu jangan tak tambah pula. Rajinkan sikit untuk tulis. Okey, kamu ikut je buku teks, tak payah ikut yang cikgu ni pun tak apa. Sel induk debunga ataupun sel induk mikrospora, dia dalam keadaan 2N. Bila sebut tentang 2N ni apa? Dia diploid. Diploid ni apa? Dia mempunyai bilangan set kromosom yang penuh. Bilangan set kromosom yang penuh. Okey, sekali lagi, apa maksud diploid? Dia mempunyai bilangan set yang kromosom yang penuh. Kromosom penuh. Okey, kromosom penuh. Diploid. Kalau haploid ni, dia separuh lah. Selalunya kenapa dia boleh jadi haploid? Sebab berlaku proses meiosis. Mitosis dia tidak akan kurangkan bilangan kromosom ya, dia akan kekalkan bilangan kromosom kalau mitosis. Meiosis ya, dia akan berlaku pengurangan kepada bilangan kromosom. Kalau untuk meiosis daripada diploid dia akan jadi haploid. Jadi daripada 2N nanti dia akan jadi N sahaja. Sebab apa? Proses meiosis. Okey. Kemudian sel induk mikrospora ni 2N akan mengalami meiosis. Okey, dia akan mengalami meiosis. Dia akan hasilkan 4 sel haploid mikrospora. Okey, dia akan hasilkan 4 sel haploid mikrospora. Yang ini N sahajalah. 4 sel haploid mikrospora. Yang haploid N. Dan kita panggil dia 4 sel mikrospora ni sebagai tetrad. Kita panggil dia sebagai tetrad. Dan setiap 4 sel haploid mikrospora ni dia akan mengalami mitosis. Dan bila dia mengalami mitosis, setiap satu sel tu dia akan membentuk nukleus tube dan nukleus penjana. Jadi kita ada nukleus tube di sini, yang sebelah ni adalah nukleus penjana lah. Jadi kamu boleh label, tambah label. Nukleus tube dan nukleus penjana. Dalam buku teks muka surat 117 tu ada. Dan kamu juga boleh sambung baca lah. Okey. Kemudian dia ada tulis di situ, dinding kantung debunga yang tebal dan kalis air akan pecah apabila debunga matang. Debunga akan dibebaskan. Sekali lagi ya, dinding kantung debunga yang tebal dan kalis air akan pecah. Jadi dinding kantung debunga, dinding ini nanti akan pecah. Okey, dinding akan pecah, kemudian dia akan bebaskan debunga, butir debunga ni. Okey, yang inilah butir debunga ni dia akan bebas. Cikgu ulang sekali lagi untuk kamu. Di sini ni di awalnya dia ada sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora. Kalau jantan kita panggil mikrospora, kalau betina kita panggil megaspora. Kamu jangan tertukar. Cikgu dulu waktu belajar zaman sekolah, kalau term-term yang lebih kurang sama ni kadang-kadang selalu tertukar. Dan bila tertukar kita salah lah nanti. Cikgu pun waktu exam dulu, SPM dulu adalah cikgu ingat, rasa tak boleh nak jawab soalan tu. Terutama sekali kertas 3 cikgu tak boleh nak jawab soalan tentang vitamin C.
Tapi tak tahulah, alhamdulillah result SPM dapat A juga. Okey, kita ada sel induk mikrospora, dia 2N, dia diploid. Kemudian apabila dia mengalami meiosis, dia akan menghasilkan 4 sel haploid mikrospora, dia N. Dan keempat-empat sel ni kita panggil sebagai tetrad. Kita panggil dia sebagai tetrad. Dan setiap satu sel haploid mikrospora ni akan mengalami mitosis. Setiap satu tu dia akan menjadi nukleus tube, nukleus penjana bagi satu butir debunga. Bagi satu butir debunga, dia ada dua nukleus ni. Nukleus tube dan nukleus penjana. Okey, nukleus tube dan nukleus penjana. Dan dinding kantung debunga ni, dinding kantung debunga ni akan pecah. Okey, dia akan pecah apabila debunga matang, debunga akan dibebaskan. Debunga ni akan dibebaskan. Dan bila dia dibebaskan, dia akan keluar lah. Jadi bila dia dibebaskan, dia akan keluar. Warna hitam ke? Putih debunga warna coklat lah. Okey, dia dibebaskan. Dia bebaskan, dia keluar daripada enter tu. Okey, dia keluar. Jadi maksudnya, dia kena berpindah. Dia kena berpindah daripada sini ke sini. Sebab atas ni stigma ni adalah organ pembiakan betina. Dia kena pindah. Jadi macam mana dia nak pindah? Dia ada melalui proses pendebungaan. Proses pendebungaan untuk dia pindah. Jadi apa yang akan membantu dia untuk pindah? Kita ada serangga. Serangga apa yang terkenal sebagai ejen pendebungaan? Kita ada lebah. Lebah. Jadi lebah kan dia akan pergi ke bunga untuk dia hisap nektar ataupun cairan gula, cairan manis yang dihasilkan oleh bunga. Jadi bila dia pergi ke bunga tu, dia akan pijak atas bunga ni. Bila dia pijak, tangan, kaki dia tu kadang-kadang akan melekat dengan butir debunga. Jadi bila dia pindah ke bunga yang lain, dia akan bawa bersama dengan butir debunga tu ke bunga yang lain ataupun ke bunga yang sama. Dan kemungkinan ke pokok yang lain. Okey, ke pokok yang lain. Itu kita panggil proses pendebungaan. Dan kita akan cuba fahamkan secara detail, bukan detail lah, secara apa yang ada dalam silibus kamu ni tentang pendebungaan. Pendebungaan ni adalah proses pemindahan butir debunga matang dari enter ke stigma. Enter matang pecah dan bebaskan butir debunga. Yalah tadi cerita dah kata tadi. Kemudian pendebungaan ni ada yang sendiri, ada yang kacuk. Jadi kalau kamu nampak pokok ni kan, pokok ni tak tahu kenapa tak ada daun. Okey, jadi memang ada pokok dia tak ada daun kan. Janganlah marah cikgu ya, cikgu lukis ni kata nak cepat. Jadi kalau kau nampak sini, dia mungkin pecah dekat sini, tukar warna lain. Dia mungkin pecah di sini, kemudian butir debunga tu dia dihantar oleh ejen pendebungaan kena pada bunga ni. Ejen pendebungaan contohnya lebah lah. Jadi bila kena pada di sini, yang ini akan bertukar jadi biji benih. Daripada biji benih tu nanti akan jadi buah. Okey, akan jadi buah. Dan buah ni mungkin akan dimakan oleh serangga. Bukan dimakan oleh serangga, dimakan oleh burung. Jadi burung tu bawa pergi ke tempat lain, burung tu berak. Burung tu bila dia berak, dia punya biji benih yang dalam dia tu kemudian akan tumbuh, berlaku percambahan. Percambahan ni kamu kena ingat ya. Dia percambahan ada yang dalam tanah, ada yang di luar. Ada dalam tanah tu dia keluarkan dia punya cotyledon tu. Tak apalah nantilah yang tu. Padahal yang itu kamu dah belajar dulu waktu PT3. Jadi percambahan itu pertumbuhan pucuk dan akar. Jadi ini berlaku buah lah. Terpadam lah pula. Berlaku buah di sini. Jadi kita panggil sebagai sendiri. Pendebungaan sendiri. Okey. Pendebungaan sendiri. Dia pada pokok yang sama. Dia boleh juga pada bunga yang sama ya. Tak ada masalah juga. Tapi selalunya dia tak pernah bagus kalau dia dapat daripada pendebungaan sendiri ni. Sebab apa? Sebab dia takkan ada variety yang terlampau banyak. Dia akan lebih kurang sama dengan yang induk dia. Pokok dia akan lebih kurang sama dengan yang induk dia. Melainkan kalau pendebungaan kacuk.
Daripada bunga yang kat sini, lebah tu datang mai hinggap kat sini bunga ni, kemudian dia pun pergi kepada pokok yang lain. Yang ni kita panggil sebagai pendebungaan kacuk. Okey, pendebungaan kacuk. Dan dia ada macam-macam lagi lah ejen pendebungaan ni. Tadi cikgu bagi tahu tentang serangga lebah. Mungkin juga hujan. Hujan datang turun, dia kena pada bunga ni. Jadi dia bawa bersama dengan air hujan tu, dia jatuh ke bawah. Dia kena pada bunga ni. Okey, dia kena pada pokok, pada bunga ni. Mungkin ada pokok kecil dekat bawah ni yang sama spesies baru nak tumbuh tapi dah berbunga, dia kena pada pokok yang lain. Dia mengalami pendebungaan kacuk. Jadi dia punya kebarangkalian apa yang berlaku tu dia macam-macam. Okey, dia macam-macam lah. Dia berlaku secara semula jadi kan. Dibantu oleh ejen pendebungaan. Dibantu oleh ejen pendebungaan. Ejen pendebungaan kita ada haiwan serangga, kita ada angin. Haiwan serangga ni butir debunga melekat pada haiwan serangga tu lah. Kemudian disebab apa dia melekat? Sebab dia pergi untuk hisap dia punya nektar, bunga punya nektar. Butir debunga akan jatuh pada stigma. Ciri debunga dia ada rangi yang besar. Rangi tu petal lah ya, petal. Rangi berwarna-warni, bernektar, harum. Butir debunga ni dia kasar dan lekit. Jadi dia akan melekat pada haiwan atau serangga yang datang kepada bunga tu. Kemudian contohnya kita ada pokok durian, rambutan, betik, bunga raya, bunga matahari, bunga ros. Seterusnya ada jenis yang pendebungaan oleh angin. Jadi butir debunga ni selalunya dia ringan. Jadi contohnya kalau musim berangin ni, kadang-kadang kita pelik kat rumah kita tu ada debunga-debunga yang seolah-olah diterbangkan oleh angin masuk ke dalam rumah kita. Dia ringan, dia ditiup angin. Ciri dia warna putih pudar, stigma panjang dan berbulu. Kemudian butir debunga banyak, kecil, licin dan ringan. Filamen dan stil panjang. Contohnya pokok jagung, rumput dan padi. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh fahamlah proses pendebungaan. Dan kita akan masuk kepada pembentukan tiub debunga. Untuk pembentukan tiub debunga ni, kita cuba tengok sini dululah sebelum cikgu baca yang panjang-panjang kat dalam ni kan. Jadi kita ada butir debunga ni yang akan jatuh dekat atas stigma. Okey, jatuh atas stigma. Jadi bila dia jatuh dekat atas stigma, dia akan mengalami percambahan. Dia akan bercambah. Dan bila dia bercambah, tiub debunga ni akan terbentuk. Ni dalam ni akan ada tiub debunga akan terbentuk. Dan dia akan bergerak pergi ke ovari yang akan membawa gamit jantan. Dia akan membawa gamit jantan. Okey, dia akan membawa gamit jantan. Nukleus tiub dengan nukleus penjana tadi. Tadi tu. Okey. Nukleus tiub dengan nukleus penjana ni gamit jantan. Dia akan bawa pergi ke ovari. Jadi sehinggalah dia akan sampai ke ovari lah, akan ada tiub debunga ni tembus ovul, gamit jantan akan senyawa dengan gamit betina. Boleh ya, sekali lagi. Butir debunga ni akan jatuh dekat stigma, kemudian akan berlaku percambahan dan pembentukan tiub debunga. Ni, pembentukan tiub debunga, dia akan tumbuh dan bergerak ke arah ovari. Jadi apabila dia sampai saja di ovari, dia akan tembus ovul. Untuk apa? Untuk gamit jantan ni masuk ke dalam ovul tadi, masuk ke dalam ovari tadi. Okay, dia akan masuk. Itu adalah secara kata apa, secara mudahnya lah macam mana kita nak faham tentang pembentukan tiub debunga ni dan kenapa dia penting. Sebab apa? Sebab dia nak bawa gamit jantan tu yang ada di dalam butir debunga ni. Gamit jantan yang ada di dalam butir debunga. Jadi mari kita baca sama-sama apa yang ada dalam ayat ni lah. Dan ini juga kamu boleh lihat pada muka surat 121. Muka surat. Okey, buku teks ya. Iaitu dia ada penerangan lebih lah. Okey, dalam buku teks tu yang mungkin cikgu tak tulis dalam ni dan kamu boleh tambah. Boleh tambah dekat sini, boleh tambah ruangan kosong kan. Dekat atas ni boleh tambah, kat sini boleh tambah. Kamu boleh tak sticky note. Sticky note yang kecil ke yang besar ke kan? Sticky note, tahu tak sticky note? Beli kat kedai tu harga dia mungkin 2-3 ringgit sahaja.
Okey, murah saja, sticky note tu boleh tambah dekat kamu punya nota ni. Jadi butir debunga bercambah setelah tiba di stigma bunga. Okey, stigma akan rembes cecair gula akan rangsang percambahan butir debunga. Kemudian tiub debunga akan muncul, tumbuh melalui stil. Yang ni stil lah. Okey, tumbuh melalui stil ke dalam ovum. Kemudian pada waktu ni, nukleus penjana akan mengalami mitosis. Nukleus penjana. Tadi yang awal tadi kita ada nukleus penjana dengan nukleus tiub. Nukleus penjana akan mengalami mitosis, akan jadi 2 gamet jantan. Nukleus penjana akan ada mengalami mitosis, akan hasil 2 gamet jantan. Maksudnya, selepas proses meiosis tu pun dia boleh berlaku mitosis lagi. Hujung tiub debunga rembes enzim akan cerna tisu-tisu stil. Jadi hujung tiub debunga ni dia ada rembesan enzim yang akan cernakan stil ni. Cernakan sel-sel yang ada supaya dia dapat bentuk tiub debunga. Apabila tiba di pundi embrio, ni pundi embrio, tiub debunga akan tembus ovul melalui mikropil. Okey, tembus ovul melalui mikropil. Mikropil ni adalah bukaan di sini lah, bukaan di bawah ni, mikropil. Jadi dia akan ada penembusan, tiub debunga ni akan tembus. Pada waktu ni nukleus tiub akan merosot. Apabila nukleus tiub merosot, dia akan masuklah gamet jantan yang datang daripada nukleus penjana ni akan masuk ke dalam ovari ni, ke dalam ovul ni. Okey, dia akan masuk ke dalam ovul. Cikgu terang sekali lagi ya. Ada butir debunga akan jatuh pada stigma. Jadi stigma ni akan rembes cecair gula, akan rangsang percambahan butir debunga. Kemudian tiub debunga akan muncul dan tumbuh sepanjang stil untuk pergi ke ovul. Okey, dia akan tumbuh sepanjang stil, akan pergi ke ovul. Pada waktu tu nukleus penjana akan mengalami mitosis, hasil 2 gamet jantan. Ni ada 2 gamet jantan. Pada tu masih ada lagi nukleus tiub ya. Nukleus tiub masih ada lagi, jangan risau. Jadi hujung tiub debunga akan rembes enzim untuk cernakan tisu-tisu stil supaya nanti dia dapat bina, dia dapat hasilkan tiub debunga ni. Jadi tiba di pundi embrio, tiub debunga akan tembus ovul. Dia akan tembus ovul melalui mikropil. Ni mikropil ni yang ada pada ovari tu. Jadi kalau kamu nak tengok situ ada muka surat 121. Ya, 121 tu ada perkataan mikropil tu. Jadi kamu boleh tengoklah. Ni ke hujung ni. Okey, dia akan tembus, nukleus tiub akan merosot, gamet jantan akan masuk ke dalam pundi embrio. Untuk apa gamet jantan ni masuk? Untuk berlaku persenyawaan, dan dia kena ada pembentukan gamet betina pula dalam ovari ni. Kena ada pembentukan gamet betina. Dia kena bersedia. Kalau gamet jantan tu masuk, dia akan berlaku persenyawaan. Persenyawaan ni apa? Gamet jantan dia akan bersenyawa dengan gamet betina. Dia seolah-olah macam bergabung. Atau nukleus dia tu bergabung. Antara gamet jantan, gamet betina. Jadi maksudnya dalam ni kena ada persediaan, kena ada pembentukan gamet betina. Sebab itulah untuk yang seterusnya ni kita ada pembentukan gamet betina. Okey, pembentukan gamet betina. Sebab tu cikgu langkau sikit. Sepatutnya cikgu terang tentang gamet betina, tapi tak nak. Cikgu nak pergi sampai ke hujung, kemudian last kali baru kita cerita tentang gamet betina. Sebelum kita pergi kepada pembentukan mitosis, meiosis, pembentukan pundi embrio ni, cikgu nak label dululah. Kamu boleh lihat pada muka surat 119. Okey, muka surat 119 ada yang bahagian rajah 6.5. Rajah 6.5. Ni cikgu lukisan cikgu ni mungkinlah tak apa nak cantik. Kamu janganlah marah pula ya. Tak upaya lah. Ini saja yang mampu. Okey. Jadi kita ada bahagian yang luar ni. Kita ada ovari. Kemudian dalam dia kita ada ovul, lapisan yang kedua. Okey. Kemudian kita ada
Lapisan yang ketiga kita ada integumen. Okay. Integumen. Lapisan yang keempat kita ada nucleus. Kemudian dalam tu, selepas nucleus, kita ada pundi embrio. Pundi embrio. Jadi kamu boleh labelkan lah. Okey. Kemudian di bawah ni kita ada micropyle. Okey. Okey, micropyle. Di bawah ni ada placenta. Placenta. Boleh ya? Inilah lebih kurang. Dia ikut layer lah. Layer ovari, ovule, integumen, nucleus, pundi embrio. Okey, pundi embrio. Kemudian kita ada micropyle, placenta. Jadi kamu kalau rasa nak lukis ikut rajah 6.5 tu, kamu boleh lukis dekat sticky note tu, kamu tampal lah dekat bahagian ni. Jangan kamu boleh dekat sticky note, kamu tampal dekat bahagian ni kalau kamu nak lukis lagi elok lah. Boleh jugalah, tak ada masalah. Kalau kamu memang kata apa, seorang pelukis yang bagus dan kamu rasa lukisan kamu lagi bagus daripada cikgu, tak ada masalah ya. It's not a wrong thing to do. Jadi kamu tampal lah ikut keselesaan kamu nak buat macam mana. Okey, sekarang ni kita pergi kepada pembentukan pundi embrio dalam ovule. Jadi ini adalah struktur bagi ovule yang matang. Ini adalah struktur bagi ovule yang matang. Jadi kalau kamu nampak kat sini, dia ada satu sel. Dia satu sel, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sel di dalam pundi embrio ni. Dalam pundi embrio ni dia ada 8 sel yang kemudian akan terlibat dalam proses persenyawaan. Dia akan terlibat dalam proses persenyawaan. Jadi kita tengok dulu dekat dalam ovule ni apa yang berlaku sebenarnya sehinggalah dia terbentuknya pundi embrio yang ada sel-sel 8 sel ni. Okey, yang ada 8 sel ni. Okey, yang pertama sekali dia ada nucleus diploid ataupun dia ada sel induk. Sel induk kita panggil sebagai sel induk megaspora. Okey, sel induk megaspora. Ni boleh tambah ya. Yang ni dalam keadaan dia 2N, diploid. Cikgu dah cerita banyak kali tentang diploid, haploid, diploid, haploid. Cikgu minta sangat kamu jangan confuse, jangan keliru antara haploid dengan diploid ni. Bila sebut tentang haploid, boleh terus terbayang dia bilangan set kromosom dia separuh. Dan selalunya sebab apa dia berlaku separuh? Sebab dia mengalami proses meiosis. Kalau diploid ni, dia bilangan set dia, kromosom dia penuh. Dan setiap organisme, setiap spesies dalam muka bumi ni, dia tak sama ya bilangan kromosom. Mungkin ada yang sama lah, tapi selalunya dia berbeza. Macam manusia 46, dia 46 lah. Kalau dia jadi haploid, dia jadi 23. Kalau katak, pastinya dia berbeza. Kalau belalang, pastinya dia berbeza. Kalau ameba, pastinya dia berbeza. Okey? Yang bilangan-bilangan kromosom ni. Jadi, permulaan ni kita ada sel induk megaspora. Sel induk megaspora ni, apa berlaku pada sel induk megaspora? Dia akan berlaku meiosis. Sini dia akan berlaku meiosis. Bila dia berlaku meiosis, dia akan jadi 4 sel haploid megaspora. Okey, 4 sel haploid megaspora. Sebelum tadi yang jantan tadi adalah microspora. Dia haploid. Jadi daripada 4 ni, 3 akan merosot. Okey, 3 akan merosot, 1 sahaja yang akan berkembang. 1 sel megaspora sahaja yang akan berkembang. Okey. Dia akan berkembang. Dia ini dalam keadaan dia pundi embrio muda. Dia masih muda lagi lah, dia belum matang lagi. Dia dalam keadaan dia nukleus dia haploid. 1 sel haploid megaspora sahaja yang akan berkembang dan akan mengalami mitosis. Dia akan mengalami mitosis. 1 sel haploid megaspora sahaja yang akan berkembang dan mengalami mitosis. Jadi sini dia akan mengalami mitosis yang pertama. Dia akan ada 2 nukleus haploid. Okey, dia akan ada 2 nukleus haploid. Kemudian dia akan mengalami mitosis yang kedua. Dia akan ada 4 nukleus haploid.
Apa benda? Haploid. Haploid tu bilangan set kromosom dia separuh. Kemudian daripada 4 nukleus haploid ni, dia mengalami mitosis yang ke-3. Dia akan ada 8 nukleus haploid. Okey, dan 8 ni akan berlaku rearrangement. Dia akan ada penyusunan dan pengubahsuaian kedudukan dia. Okey. Ini muka surat 119. 3 nukleus akan bergerak ke satu hujung pundi embrio. 3 nukleus akan bergerak ke hujung pundi embrio. Ni 3 nukleus ni akan bergerak ke hujung pundi embrio yang akan dipanggil sebagai sel antipodal. Jadi sel antipodal ni ada 3 sel antipodal. 3 lagi akan bergerak ke hujung yang bertentangan. 3 lagi akan bergerak ke hujung yang bertentangan. Dia akan membentuk 2 sel sinergit, 2 sel sinergit, 1 sel telur. 3 lagi hujung. 3 pergi ke hujung, 1 lagi sel antipodal, 3 ke hujung, iaitu melibatkan 1 sel telur, 2 sel sinergit. Kemudian di tengah-tengah ni akan ada 2 nukleus kutub. Okey, yang di tengah-tengah ni akan ada 2 nukleus kutub. Jadi ini ada pada pundi embrio matang yang kat sini. Okey, pundi embrio matang yang kat sini ni. Cikgu ulang sekali lagi ya. Pada permulaannya nukleus diploid. Okey, pada dalam oval tu, iaitu kita panggil dia sebagai sel induk megaspora, 2N, sel induk megaspora. Sel induk megaspora ni akan mengalami meiosis. Dia akan mengalami meiosis, dia akan jadi part sel haploid megaspora. Dia akan jadi part sel haploid megaspora, dan 3 akan merosot, 1 sahaja yang akan berkembang. 3 akan merosot, 1 saja yang berkembang. Jadi yang 1 sel haploid megaspora ni, dia ada pada dalam keadaan pundi embrio muda. Dia adalah nukleus haploid. Akan mengalami 3 kali mitosis. Dia akan mengalami 3 kali mitosis. Mitosis pertama dia akan hasilkan 2 nukleus haploid. Kenapa haploid? Sebab dia bilangan kromosom dia separuh. Kenapa boleh separuh? Pada permulaan ni dia berlaku meiosis. Kemudian mitosis yang kedua, dia akan hasilkan 4 nukleus haploid. Dia mengalami mitosis yang ketiga, dia hasil 8 nukleus haploid. 3 daripada nukleus ni akan bergerak ke hujung menjadi 3 sel antipodal. 3 akan bergerak ke hujung pula, dia akan membentuk 1 sel telur, 2 sel sinergit. 2 akan berada di tengah-tengah yang dipanggil sebagai nukleus kutub. Okey, dan inilah semua nanti akan bersenyawa dengan gamet jantan. Ni, yang mana tadi? Ni. Gamet jantan ni. Ni, gamet jantan. 2 gamet jantan ni akan bersenyawa dengan, dia akan terlibat dengan yang dalam ni. Yang gamet betina ni. Kita akan tengoklah untuk persenyawaan. Tadi kita ada nukleus penjana kan. Nukleus penjana yang atas ni, nukleus penjana, dia akan jadi gamet jantan. Ni nukleus penjana, dia akan jadi gamet jantan. Nukleus penjana mengalami mitosis, dia jadi gamet jantan. Jadi nukleus penjana ni, dia akan mengalami mitosis di sini. Dia akan ada nukleus jantan 1, nukleus jantan 2. Okey, boleh ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam pundi embrio. Dia masuk ke dalam pundi embrio. Jadi bila dia masuk ke pundi embrio, dia akan jumpa yang semua ni, yang hasil daripada proses mitosis dan meiosis. 3 kali mitosis, 1 meiosis. Jadi akan berlaku persenyawaan. Dan selalunya bila untuk tumbuhan, kita panggil dia persenyawaan ganda 2. Bila untuk tumbuhan, kita panggil dia persenyawaan ganda 2. Dan soalan ni antara soalan yang cukup menarik dan banyak kali ditanya dalam soalan final exam ya. Jadi tolonglah fokus dan fahamkan. Persenyawaan ganda 2 maksudnya ada 2 kali persenyawaan. Jadi nukleus penjana ni datang daripada yang butir dia bunga. Dia mengalami mitosis, dia jadi 2 nukleus jantan. 1 daripada nukleus jantan tu akan bersenyawa dengan 2 nukleus kutub. Ni, dia akan bersenyawa dengan 2 ni. Cikgu tukar warna kuning. Okey, dia akan bersenyawa dengan yang ini.
satu lagi nukleus jantan ni, dia akan bersenyawa dengan sel telur. Dia akan bersenyawa dengan sel telur. Jadi, nukleus kutub dengan nukleus kutub dengan sel telur ni akan bersenyawa dengan nukleus jantan. Sebab itulah kita panggil dia persenyawaan ganda 2. Sel telur yang bersenyawa, sel telur yang bersenyawa dengan nukleus jantan ni akan jadi zigot. Zigot ni akan membesar menjadi embrio. Kemudian, nukleus jantan ni akan bersenyawa dengan dua nukleus kutub ni akan jadi nukleus triploid. Dia akan jadi endosperma. Jadi, endosperma dengan embrio ni adalah akan menjadi komposisi bagi biji benih. Sekali lagi ya, nukleus penjana ni datang daripada pundi embrio. Bukan pundi embrio. Dia datang daripada butir debunga, iaitu melibatkan gamet jantan. Dia ada nukleus penjana, nukleus tiup. Nukleus tiup tu akan merosot. Nukleus penjana ni akan mengalami mitosis. Dia akan jadi nukleus jantan. 2 nukleus jantan. Yang nukleus jantan pertama, dia akan bersenyawa dengan sel telur yang di dalam pundi embrio matang ni. Okey, pundi embrio matang. Dia akan membentuk zigot. Zigot ni akan berkembang menjadi embrio. Nukleus jantan yang kedua akan bersenyawa dengan 2 nukleus kutub. Nukleus kutub. Dia akan membentuk nukleus triploid yang akan menjadi endosperma. Dan embrio endosperma ni akan jadi komponen utama bagi biji benih. Dia ada di dalam biji benih. Dan biji benih ni lah kemudian akan ada pembentukan buah lah. Dan kemudian akan disebarkan biji benih itu sama ada oleh haiwan ataupun oleh ejen-ejen yang lain. Okey, itu adalah melibatkan persenyawaan. Dan kamu boleh lihat yang ini, dia punya penerangan secara lebih ikut penerangan buku teks pada muka surat 1, 2, 3. Boleh baca ya, buku teks muka surat 1, 2, 3. Kemudian kita ada perkembangan biji benih dan buah. Okey, perkembangan biji benih dan buah. Dalam perkembangan ni kita akan lihat satu persatu lah, yang melibatkan endosperma, zigot, kemudian ada yang atas ni ovari, oval, integumen. Diorang ni akan jadi apa? Semua-semua ni akan jadi apa? Okey, dalam perkembangan biji benih dan buah ni. Untuk tisu endosperma yang datang daripada hasil persenyawaan nukleus jantan, nukleus kutub jadi nukleus triploid ni, sebab dia ada 3 nukleus, dia jadi endosperma ni akan membentuk tempat simpanan makanan, akan bekal nutrien ke embrio. Okey, dia akan bekal nutrien ke embrio. Kemudian zigot ni dia akan membahagi jadi 2 sel. Okey, zigot ni akan membahagi menjadi 2 sel. Dalam buku teks ni dia tulis sel kecil dan sel besar. Cikgu tak tahu, cikgu cari maklumat dekat internet, cikgu cari, lepas tu cikgu guna buku cikgu ni, ada 2 buku teks yang waktu cikgu matrikulasi dulu, Campbell and Rees, Solomon Burke and Martin. Cikgu tak jumpa sel besar dengan sel kecil ni. Yang ada hanyalah sel terminal dengan sel basal. Jadi apabila berlaku mitosis ni, dia akan jadi 2 sel. Sel terminal, sel basal. Yang ada kat gambar kamu tengok tu, muka surat 125. Muka surat 125 ada. Dalam gambar tu zigot jadi 2 sel kan, sel terminal dengan sel basal. Sel terminal ni, kalau dalam buku cikgu ni, dia akan menjadi embrio. Sel terminal akan jadi embrio. Ni akan jadi embrio. Sel basal pula dia akan jadi penggantung. Okey, penggantung. Dia akan tambat embrio. Jadi cikgu tak pasti sel kecil, sel besar ni, mungkin cikgu kamu dekat sekolah lebih tahulah. Okey, lebih faham, lebih tahu. Tak ada masalah. Tapi yang cikgu buat rujukan ni, cikgu guna buku Campbell and Rees. Okey, Campbell, Rees. Berapa edition ni? 8 edition. Okey, 8 edition. Jadi kalau kamu nak buat rujukan, kamu boleh buka muka surat 807. 807 muka surat. Dia dalam kategori, dalam subtopik embryo developments. Embryo developments. Jadi sekali lagi cikgu terang, zigot ni dia akan membahagi secara mitosis menjadi sel terminal, sel basal. Zigot ni
dia akan membahagi secara mitosis menjadi sel terminal dan sel basal. Sel terminal ni, ikut buku teks cikgu ni, dia kata dia akan membentuk embrio. Okey, dia akan membentuk embrio. Sel basal ni akan membentuk penggantung. Embrio ni nanti akan menjadi bahagian kepada plumo radical cotyledon. Maksudnya sel terminal ni pada permulaannya lepas zigot dia jadi sel terminal, kemudian dia jadi embrio. Embrio ni ada plumo radical cotyledon. Boleh ya? Jadi sini ada dia punya pergerakan dia, pembentukan mitosis lah. Pada permulaan dia jadi sel terminal dengan sel basal. Sel terminal dengan sel basal. Sel terminal ni dia jadi embrio. Kemudian yang sel basal tu dia jadi penggantung. Okey, penggantung. Jadi kamu boleh check balik lah. Cikgu tak pasti yang sel kecil, sel besar ni pening dah cari. Mana dia datang? Kalau tukar bahasa Inggeris, kita jadi small cell dengan large cell lah kan. Okey. Masa macam tak pernah kena pula. Tapi tak apalah. Nanti kamu bincang balik dengan cikgu kamu. Yang ni yang cikgu jumpa lah. Cikgu jumpa melalui buku Campbell and Rees 8 edition, muka surat 807. Okey. Nanti mungkin kalau ada masa cikgu letakkanlah gambar buku ni untuk kamu pergilah check. Kemudian ovul. Ovul kembang jadi biji benih. Ovul yang mana atas ni? Yang ovul sini. Dia akan kembang jadi biji benih. Integumen akan lindungi embrio. Stigma still akan merosot menjadi parut kepada dinding ovari. Dinding ovari akan jadi buah. Okey, dia akan jadi perikarpa buah. Buah ni ada exokarpa, mesokarpa, endokarpa. Ni adalah. Ni tak ada dalam buku teks ni. Okey, penggantung, suspenser, endosperma, buah, radical, plumule, cotyledon, still yang layu. Jadi ini ada buah, dia ada layer dia, exokarpa, mesokarpa, endokarpa. Dan kamu boleh lihat juga dekat muka surat 125. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat cikgu dah habiskan bab yang ke-6, pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Dan kita akan masuk bab yang ke-7, penyesuaian tumbuhan pada habitat. Yang ni sikit saja. Okey, ni sikit saja.